Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 26 Disember bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Polis nafi bendera komunis dikibar pada perarakan di Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menafikan terdapat bendera komunis dikibarkan dalam satu perarakan di Butterworth, Pulau Pinang seperti yang ditularkan di media sosial sejak malam kemarin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SCP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, ia adalah perarakan Chingay Pesta Pulau Pinang ke-11 yang disertai pelbagai lapisan masyarakat dan badan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jelasnya, perarakan itu yang bermula dari Dataran Pemuda Butterworth hingga Jalan Raja Uda dianjurkan oleh pengerusi Jawatankuasa Pembangunan, Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan Warisan Negeri Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan, bendera yang didakwa perakam video itu sebagai bendera komunis sebenarnya dibawa oleh satu daripada 25 kontijen perarakan Chingay yang tertera tulisan Kiwanis, iaitu sebuah pertubuhan sukarelawan di negara ini. Tambahnya, 50 pegawai dan anggota polis telah bertugas ketika itu dan mustahil pihaknya tidak menyedari jika terdapat bendera komunis dikibarkan. Polis sedang mengesan lelaki yang merakam dan menularkan video terbabit untuk membantu siasatan. Lima lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai terlibat dengan kegiatan pemburuan haram di Tawau, Sabah. Semua suspek berusia 27 hingga 47 tahun itu ditahan dalam 4 hari Ops Task Force yang dilaksanakan. Lokasi sasaran Hutan Simpan Kalabakan, Hutan Maliau Basin, Hutan Simpan Sapulut, Hutan Simpan Gunung Rara, Ulu Sungai Kuamut selain kawasan ladang kelapa sawit. Di Hutan Simpan Sapulut, 4 tangkapan dilakukan, termasuk 3 lelaki yang memiliki 3 ekor babi hutan tanpa lesen. 2 lelaki juga ditahan di ladang kelapa sawit kerana memiliki senjata api disyaki digunakan untuk memburu dan beberapa daging serta bulu haiwan yang dilindungi. Seorang pelajar Giat Mara Ciku 5 ditemui lemas ketika mandi bersama 9 rakannya di Sungai Ciku 3, Gua Musang, Kelantan semalam. Mayat Nik Saifuddin Nik Yusof, 18 tahun, yang berasal dari rancangan tanah Felka Gugusan Panggung Lalat ditemui kira-kira jam 3.30 petang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Muhammad Taufik Maidin berkata, mangsa yang dilaporkan mandi sendirian di lokasi jauh dari rakan-rakannya baru beberapa minit berada di dalam sungai sebelum tiba-tiba lemas. Rakan mangsa yang tidak sempat menyelamatkannya kemudian memaklumkan kepada penduduk kampung serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Gua Musang. Mayat mangsa ditemui tidak jauh dari tempat kejadian dan dihantar ke Hospital Gua Musang untuk bedah siasat. Aspek keselamatan di jalan raya sentiasa menjadi antara nadi dan tonggak Kementerian Pengangkutan dalam merencanakan agenda mensejahterakan rakyat. Usaha penambahbaikan daripada kerajaan dilihat sebagai bukan pendekatan popular, namun kementerian itu nekat untuk terus memampankan aspek keselamatan serta pengangkutan negara. Tan Anthony Loke berkata kerajaan tetap dengan pendirian untuk mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS dalam kereta persendirian. Keputusan itu mendapat pelbagai tentangan dan reaksi negatif yang tidak bersetuju dengan penggunaan CRS itu diwajibkan bermula 1 Januari depan. Dalam temu bual bersama Bernama baru-baru ini, beliau menjelaskan kerajaan tidak pernah berniat untuk menyusahkan atau membebankan ibu bapa, namun pengenalan langkah itu amat diperlukan. Tindakan diambil bagi memberi kesedaran kepentingan melindungi nyawa kanak-kanak, memandangkan banyak kemalangan menyaksikan mereka maut akibat kegagalan menggunakan CRS. Bagi mendidik dan membiasakan rakyat dengan peraturan itu, tiada saman atau tindakan keras akan dikenakan untuk 6 bulan pertama. Berhubung isu harga CRS yang dikatakan agak mahal, beliau percaya ia akan mengalami penurunan apabila berlakunya peningkatan permintaan dan tawaran yang tinggi dalam pasaran.
Bagaimanapun, kerajaan akan terus memantau harga CRS di pasaran serta tidak mengenakan duty excise supaya harga produk itu dapat dikurangkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI akan mengimarahkan tulisan Jawi di kedua-dua kampusnya sebagai usaha mengangkat aksara itu sebagai warisan bangsa di negara ini. Usaha itu akan dilaksanakan mulai tahun depan di kampus Sultan Azlan Shah di Proton City dan kampus Sultan Abdul Jalil Shah selaras dengan sejarah penubuhan universiti berkenaan. Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran dalam satu kenyataan berkata, beliau menggalakkan semua kain rentang program pelajar dan papan tanda dimasukkan tulisan Jawi serta program-program pengimarahan tulisan Jawi di Kolej Kediaman dan Fakulti supaya ia diperkasakan sebagai warisan bangsa. Beliau berpandangan kemerosotan minat generasi hari ini terhadap tulisan Jawi harus dipulih dan digalakkan, terutama di UPSI. Inisiatif itu bertujuan untuk memperjuangkan bahasa dan kesusasteraan Melayu selain memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. UPSI juga mengadakan kursus minor penulisan Jawi dalam beberapa program ijazah sarjana muda di mana setiap pelajar wajib lulus kursus kemahiran Jawi. Sebanyak RM60 juta diperuntukkan bagi pembinaan rumah nelayan menerusi projek penempatan semula nelayan PSN di 3 negeri tahun depan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, RM20 juta masing-masing diperuntukkan bagi pelaksanaan di wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Terengganu yang akan memanfaatkan 920 penerima. Projek membina rumah berharga RM54,000 seunit itu membabitkan 120 nelayan di Labuan, 300 nelayan di Sabah dan 500 nelayan di Terengganu. Ada kawasan yang sudah mendapat kelulusan tanah dari kerajaan negeri dan ada yang sedang menunggu kelulusan untuk membina rumah berkenaan. PSN telah memanfaatkan 1,822 nelayan setakat ini membabitkan peruntukan RM193 juta. Nelayan menerima rumah itu menerusi skim sewa beli dengan perlu membuat bayaran sebanyak RM150 sebulan bagi tempoh 30 tahun. Semalam, 72 nelayan menerima kunci rumah pada majlis penyerahan kunci rumah PSN di Tanjung Dawai, Kedah. Penerima PSN di Tanjung Dawai setakat ini berjumlah 279 nelayan. Satu kajian sedang dijalankan bagi mendapatkan penyelesaian mengenai masalah hakisan pantai yang semakin kritikal di Terengganu. Kajian membabitkan penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan Institut Pendidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia NARIM. Kajian itu bermula sejak Januari lalu dan dijangka siap pada Disember 2021. Pensyarah Fakulti Sains dan Sekitaran Marine UMT Dr. Effie Helmiah Arifin berkata, hasil kajian mendapati hakisan berlaku disebabkan fenomena ribut luruan yang dahsyat. Ia menyebabkan pelbagai kemusnahan dan menjadi semakin teruk semasa musim tengkujuh tahun ini. Ribut luruan yang berlaku pada 27 November lalu ketika bulan penuh telah mempengaruhi air pasang besar sehingga 2.7 meter di utara Terengganu dan 3.4 meter di selatan Terengganu. Ia mengakibatkan kesan hakisan setinggi 2 hingga 3 meter di sepanjang garis pantai di Terengganu. Kumpulan penyelidik itu mendapati penyelesaian jangka pendek dengan membina benteng pemecah ombak akan memberi kesan hakisan kepada kawasan pantai di sebelah utara. Ini sama seperti yang dikesan oleh wartawan kami, Muhammad Isa Abdillah Ngah, semasa tinjauannya pada 17 Disember lalu. Manakala bagi penyelesaian jangka masa panjang, kerajaan disaran agar membiarkan sebahagian kawasan Kuala Nerus menjadi teluk secara semula jadi kerana ia akan mengurangkan tenaga ombak di kawasan utara. Menurut Dr. Effie Helmi, pantai di Besut dan Setiu perlu dibiarkan secara semula jadi kerana kawasan teluk yang ada di Kuala Nerus itu nanti akan mengurangkan hakisan di kawasan itu. Beliau berkata pembentukan teluk itu akan berlaku secara semula jadi, namun untuk pembinaan secara tiruan, ia memerlukan kajian mendalam termasuk dari segi kos dan impak jangka masa panjang. Pertubuhan Pasok Memogun Kadazan Dusun Murut Bersatu UPKO bersedia untuk membantu calon Parti Warisan Sabah Warisan dalam menghadapi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis tahun depan. UPKO telah mengadakan mesyuarat dan melantik jentera PRK
bagi memastikan setiap ahlinya di parlimen itu keluar mengundi pada hari pengundian dan memilih calon kerajaan. Kita juga akan mengambil peluang ini untuk memberi penjelasan kepada rakyat tentang dasar-dasar kerajaan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Setakat ini, ujarnya terdapat kira-kira 2,000 ahli UPKO direkodkan di Parlimen Kimanis. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sambutan Majlis Rumah Terbuka Christmas UPKO peringkat negeri Sabah di Dewan Masyarakat Ranau. Pada 16 Disember lalu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Parlimen Kimanis pada 18 Januari depan. Manakala penamaan calon pula ditetapkan pada 4 Januari dan pengundian awal pada 14 Januari. Profesor Dr. Muhammad Hamirus Marharban dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang baru. Pelantikan pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM itu adalah bagi menggantikan Profesor Datuk Dr. Rosyada Hashim yang telah tamat tempoh lantikannya. Profesor Dr. Muhammad Hamirus merupakan pemegang ijazah Dr. Falsafah dalam bidang kejuruteraan elektronik dari Universiti Sari, United Kingdom. Pakar kecerdasan buatan, visi komputer dan robotik itu dilantik bagi tempoh 3 tahun bermula 15 Disember lalu. Beliau juga berada dalam pasukan penilaian Malaysia Research Assessment MyRA bagi Universiti Awam dan dalam pasukan penilaian penarafan Higher Institution Centres of Excellence memulakan kerjaya sebagai ahli akademik UPM pada November 1998. Profesor Dr. Muhammad Hamirus kemudian menjadi pensyarah di Fakulti Kejuruteraan pada September 2009. Ketika ini, beliau sudah menerbitkan lebih 100 jurnal, menyertai lebih 30 persidangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta memperoleh lebih 10 grant pendidikan. 4 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM mengharumkan nama negara apabila merangkul 2 pingat emas dalam pertandingan International Robot Olympiad IRO 2019 di Chiang Mai, Thailand pada 15 hingga 20 Disember lalu. Robot binaan yang dinamakan Dr. Plan dapat mengenapasti pokok perosak serta menghapuskan pokok perosak dengan menggunakan semburan racun. Pelajar MRSM Bentong Ahmad Mukri Hasni dan Nur Ain Balkis Muhammad Razwan memenangi emas dalam acara kreatif bertemakan Robot Agricultural Revolution. Sementara Ziad Azhar dan Hana Humaira Wan Hasnan dari MRSM Kota Putra merangkul pingat emas bagi acara Robot in Movie. Mereka menghasilkan video dengan subtema Vital Monitoring atau pemantauan penting kepada tema utama. Mara turut memenangi 1 pingat perak, 1 pingat gangsa dan 1 anugerah teknikal. Wakil Mara bersaing dengan pelajar daripada 14 negara, antaranya Korea Selatan, China, Singapura, Filipina, New Zealand, Mesir, Indonesia dan Thailand dengan keseluruhan penyertaan membabitkan lebih 800 orang. Bertemu kembali. 2 anggota tentera Thailand berdepan dakwaan membunuh selepas menembak mati 3 lelaki beragama Islam. Difahamkan mangsa ditembak ketika sedang mencari hasil hutan di wilayah selatan negara itu. Angkatan Tentera Thailand menzahirkan kekesalan atas kesilapan 2 anggotanya dengan mengakui ia akibat tersalah identiti. Kedua askar berkenaan dilepaskan dengan jaminan sementara siasatan penuh masih dijalankan. Mayat 3 lelaki itu ditemui di kawasan pergunungan yang turut dipercayai menjadi tempat persembunyian kumpulan pemisah. Sebuah jet pejuang jenis MiG-29 milik tentera Iran dilaporkan terhempas berdekatan gunung berapi Sabalan, wilayah Ardabil. Agensi berita IRNA melaporkan jet itu terhempas di kawasan pergunungan. Pasukan mencari dan menyelamat telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Jet terbabit sedang menjalani pandu uji sebelum dilaporkan terhempas. Pihak berkuasa Chile percaya kebakaran hutan di Bandar Valparaiso berpunca daripada perbuatan khianat. Datuk Bandar Jorge Sharp dilaporkan berkata, siasatan awal mendapati kebakaran itu dimulakan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Siasatan sedang dijalankan berdasarkan bukti termasuk rakaman video yang tular di media sosial di mana sebuah kenderaan dilihat
berada di lokasi kejadian sebelum kebakaran tercetus. Sekurang-kurangnya 120 kediaman musnah dalam kebakaran itu sehingga memaksa pemindahan penduduk secara besar-besaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kita ke laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa menyeru peminat pasukan hijau putih itu menyahut saranan Presiden Musa Damien Yeo untuk menderma kepada pasukan. Idea itu diharapkan dapat membantu pasukan yang mengalami masalah gaji tertunggak hampir 5 bulan bagi sesetengah pemain untuk musim ini. Menurut penolong pengurus Melaka United, Syarul Nizam Samsudin, usaha untuk mendapatkan derma awam atau crowdfunding ialah salah satu usaha menyelesaikan masalah kewangan terdahulu skuad berkenaan. Sebelum ini, Presiden Musa Damien Yeo memaklumkan yang hutang musim lalu masih berbaki 8 juta daripada 11 juta ketika beliau mengambil alih kerusi itu. Isu tunggakan gaji pemain Melaka United ini mula kedengaran September lalu. Ia juga memaksa bekas kapten pasukan itu, Syukur Adan, meninggalkan pasukan ketika mereka bersaing pada suku akhir pertama Piala Malaysia. Baik, sekian buat waktu ini. Terus ikuti media sosial dan digital Bulletin TV3 untuk pelbagai lagi perkembangan berita terkini. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.